Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu persoalan. Yang pertamanya, apakah hukum menggunakan laman web sosial? Baik, terima kasih kepada saudara yang bersoal. Laman web sosial ataupun hari ini kita ada www internet yang mempunyai pelbagai web yang boleh kita masukkan data-data nama kita di situ, gambar-gambar kita di situ, dan ada rakan-rakan lain yang boleh memberikan komentar instant komentar. Ada yang website daripada yang kita percuma, ada yang berbayar ada. Lalu memang menjadi satu fenomena. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah dia panduan untuk kita melaksanakannya, kita nak tahu hukum dia. Yang pertama, hukumnya harus, sebab dia adalah neutral pada hukum asalnya. Seperti sebuah televisyen, seperti sebilah pisau, hukumnya neutral, yang boleh menjadi harus ataupun menjadi halal ataupun boleh menjadi sunat ataupun wajib bila mana kita gunakan untuk menyebarkan dakwah dan memberikan teguran dan nasihat kepada sesiapa jua. Tetapi apabila ia digunakan untuk memaparkan diri yang pertama iaitulah meletakkan statusnya. Dia ada statusnya, meletakkan status ataupun menceritakan dalam entry-nya, ya, saya hari ini saya berasa mengantuk dalam kelas, okey, ataupun hari ini suami saya melaksanakan satu perkara yang teruk kepada saya. Ini ada masalah. Ataupun hari ini saya melawat Hard Rock Cafe ataupun apa kafe-kafe yang lain. Ya, jadi bila mana kita sebut apa-apa aktiviti kita, dia boleh menjadi dosa ataupun pahala. Atau saya pergi ke masjid sekian-sekian, dan ini yang saya nak mau kongsikan dengan tuan-tuan, kawan-kawan, contohnya, dapat pahala. Tapi kalau disebutkan saya pergi ke satu kelab, berjoget sebagainya, ini gambar saya pertama kali pergi, dapat dosa. Begitu keadaannya. Kerana dosa ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati, disetujui sahihnya oleh Imam Al-Zahabi, ijtanibu hadhil qadurah allati nahallahu anha falyastatir. Hendaklah kamu jauhi keburukan dan dosa-dosa ini. Dan kalau kamu telah pun terlakukannya, dan dalam satu riwayat yang lain, sesiapa man ata hadhil qadura falyastatir bi sitrillah wa man yubdi safhatahu nuqim alaihi had ataupun nuqim alaihi kitabullah. Sesiapa yang melakukan satu terjaksana jatuh dalam melakukan fahisyah ataupun maksiat, hendaklah dia senyap, sembunyikan. Sesiapa yang yubdi safhatahu, mendedahkan kepada umum, sama ada melalui entry di blognya, di websitenya, di mana-mana laman sosial yang berjenis-jenis induk, maka ketika itu kami akan laksanakan hukuman kitab Allah ke atas mereka. Lalu itu membuktikan bahawa kita tidak boleh share dosa yang kita lakukan. Maka itu yang pertamanya, kalau kita tahu itu dosa. Masalah umat Islam hari ini, mereka bersosial tanpa mereka mengetahui apa itu dosa, apa itu pahala. Sebagaimana soalan saudari kita yang pertama tadi, mereka tak tahu rupanya mengambil adik angkat di kalangan lain jantina itu adalah dosa. Mengambil abang angkat berlainan jantina itu dosa. Mengambil ustaz angkat pun tak boleh. Mengambil ustazah angkat, ustaz angkat saya tak? Nak angkat gimana tu? Kan? Jadi tidak ada ustaz angkat yang ada guru anak murid full stop. Itu sahaja. Dan guru anak murid ada batasan-batasan yang perlu dijagai, sama macam lelaki dan perempuan yang biasa. Ya, sama sahaja. Perbezaannya dia boleh duduk di depan guru, habis. Itu sahaja perbezaannya. Tetapi kalau duduk di depan lelaki sahaja, dia tak merenung, dia tengok, ya, itu tak boleh lah. Itu sahaja beza dia. Ya. Baik, kemudian Nabi SAW juga sebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umat aku masih boleh diberikan pengampunan oleh Allah kecuali mereka yang mendedahkan dosa dia. Ada orang dia buat dosa kecil, tapi didedahkan melalui entry di blog dan sebagainya, menyebabkan dosa dia menjadi besar. Menjadikan dosa dia besar, malah bukan saja besar, multiplying, berganda. Kerana mungkin dengan sebab dia beritahu itu, dia memberitahu kepada manusia ramai, ini adalah trend zaman sekarang. Semua kita buat begini, semua kita tengok wayang ini. Ada pula dalam laman sosial tu, filem yang kamu minati. Saya minat filem sekian-sekian, saya minat filem sekian-sekian, yang
yang diketahui ada adegan-adegan yang pelik-pelik, yang bercanggah dengan Islam. Saya minat lagu-lagu ini, lagu-lagu yang tidak membawakan roh-roh Islam, digembar-gemburkan sebagai yang diminatinya. Ia bukan saja menggalakkan orang lain untuk buat benda yang sama, malah ia memberikan kredit yang percuma kepada pencipta lagu itu untuk beritahu berapa ramai yang telah minat lagu kamu. Percuma saja kita menggalakkan mereka, teruskan lagu kamu ini. Kami minat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata, jangan kamu wahai umat Islam membantu dalam perkara dosa dan menyebarkan permusuhan. Lalu jangan sekali-kali kita mendedahkan interest kita, like kita kepada perkara-perkara yang dosa. Jangan kita letak status kita, entry kita, apa-apa saja yang mendedahkan orang kepada dosa, ataupun setting trend menyebabkan kita orang menganggap bahawa ini adalah trend pada masa kini. Semuanya adalah diharamkan. Jadi ada lagi soalan.